pengajaran daripada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik فإن له نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميقال فإن الله عدو للكافرين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat baca bermula daripada ayat 97 hingga ayat ke-98 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita cuba mengenal maksud dan kita cuba ambil pengajaran daripada ayat yang telah kita baca. Pendirian golongan Yahudi terhadap Jibril dan para malaikat. Setelah kita habis yang akhir pada ayat 96, Allah SWT menceritakan tentang orang Yahudi, orang Nasrani, lupa mereka kepada umur yang panjang. Lupa mereka kepada umur yang panjang. Setiap mereka nak, kalau boleh, usia mereka itu panjang 1000 tahun. Kata Allah, walhal usia yang panjang tidak dapat menyelamatkan mereka itu daripada azab yang pedih. Jadi kita berharap usia bagi umat Nabi Muhammad ini sekitar lebih kurang 63 tahun. Walaupun 63 tahun, insya-Allah cukup kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. 63 tahun kita dalam keadaan sebegini cukup. Jangan sampai usia 200 tahun tapi tak cukup, mati masuk neraka Allah Ta'ala. Jadi yang pentingnya tuan-tuan ialah setiap masa kita itu kita menjadikan dia berkualiti. Setiap jam, setiap apa yang kita buat itu berkualiti, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah oleh wahai Muhammad, sesiapa yang memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran kerana hatimu, ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka sesiapa yang memusuhi Allah
dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Katakanlah oleh Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran, di mana orang-orang Yahudi memusuhi Jibril. Sebab apa? Kerana Jibril bawa Al-Quran, dia bawa kebenaran Al-Quran, maka sebab itu orang Yahudi dia tak suka kepada Jibril alaihi salam. Kerana Al-Quran yang dibawa. Hari ini kita tuan-tuan tengok siapa yang bawa Quran, siapa yang bacakan Quran. Bila orang baca Quran, kita kena paling tak ada hormat, dengar, suka, jangan kita benci. Itu yang saya kata kepada tuan-tuan, itu dari kalangan bangsa Yahudi. Kalau kita lihat pada bangsa zaman Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata 4 kali, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala ulang 4 kali, cilaka kamu, cilaka kamu, cilaka kamu, kata Allah. Kerana bukan dalam surah Qiyamah, dalam surah Qiyamah. Maka Allah kata khususnya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, yang bila dibacakan Quran mereka tak suka, mereka dengar, mereka benci, tak nak dengar ayat-ayat Quran itu. Maka kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang muslim. Kemudian dia menurunkan Al-Quran dalam hati dan dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab yang ada di hadapan mereka. Peranan Quran, dia membawa kebenaran, satu. Yang kedua, dia membenarkan kitab-kitab yang lain. Taurat itu betul, Zabur itu betul, dia membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Maka tak ada sebab orang Yahudi tak nak terima Al-Quran. Tapi oleh kerana yang bawa kitab Quran itu malaikat Jibril, maka Yahudi membenci malaikat Jibril itu tadi. Patutnya dia menerima ajaran tadi, yang serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira bagi orang yang beriman, di mana Quran itu menjadi kitab panduan. Sebab itu kita tak ada lagi tokok tambah dalam bab ibadat kita, dalam bab agama kita tak ada tokok tambah. Kan saya katakan Allah Ta'ala fardukan kita sembahyang 1 hari semalam 5 waktu, maka 5 lah sembahyang kita. Allah Ta'ala perintahkan kita ni puasa bulan Ramadan. Tak ada sekarang ni orang puasa bulan Ramadan. Kita tak ada tokok tambah lagi. Haji, Allah Ta'ala fardukan kita haji, tak ada lagi nak tokok tambah. Bila sampai masa haji, maka kita tunaikan fardu haji kita, kan? Serta menjadi petunjuk bagi orang beriman sebagai panduan hidup. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah jadikan kitab Quran bukan kitab biasa-biasa, tuan. Tapi kitab Quran ini menjadi panduan pedoman hidup kita ni tadi, yang kita kena baca dan kita kena renung. Serta memberi khabar gembira bagi orang yang beriman, beritahu bahawa adanya akhirat, adanya pahala, adanya syurga. Maka sesiapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari petunjuk dan perintahnya, dia musuh Allah ni bukan dia baling kepada Allah, bukan dia sepak terajang Allah, bukan dia ludah, tapi dia memusuhi Allah ni dengan dia mengingkari segala ajaran yang datang. Segala ajaran yang Nabi bawa, dia tak suka, dia menentang ajaran Nabi, menentang ajaran Quran, menjadi petunjuk dan perintah ni. Dan memusuhi malaikat-malaikat. Ada yang memusuhi malaikat, ada yang memusuhi malaikat Jibril, ada yang memusuhi malaikat Israel, ada yang memusuhi malaikat Israfil. Ada yang memusuh, kalau Yahudi dia memusuh kepada malaikat Jibril kerana Jibril bawa wahyu Al-Quran.
Ada orang musuh kepada malaikat Israel kerana Israel cabut nyawa bini dia. Dia marah. Sedangkan para malaikat ini buat sesuatu benda dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul-rasulnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang yang kafir. Di antara sebab turun ayat 97, ahli ilmu telah bersepakat bahawa ayat ini diturunkan sebagai satu jawapan kepada orang Yahudi daripada Bani Israel yang mendakwa bahawa Jibril sebagai musuh mereka dan Mikail sebagai sahabat mereka. Beri kenyataan dalam ayat ini menceritakan tentang bagaimana sikap orang Yahudi yang mengatakan begitu. Maka Abdullah bin Salam telah mendakwa berita bahawa Rasulullah SAW telah tiba di Madinah. Maka beliau segera menemui Rasulullah dan berkata, aku akan bertanya kepadamu dengan 3 perkara yang mana jawapannya tidak diketahui kecuali para nabi, para rasul saja. Kecuali para nabi dan para rasul sahaja yang mengetahuinya. Kalau kamu boleh jawab, memang confirm kamu ni adalah seorang nabi, seorang rasul. Aku nak tanya kau, kamu boleh jawab tak soalan? Kalau boleh jawab, engkau ni betul-betul seorang nabi, seorang rasul. Kalau tak boleh jawab, maka engkau pembohong. Begitu. Maka ditanya tentang 3 perkara. Yang pertama, apakah tanda-tanda hari kiamat? Tanda kiamat ni kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita tengok alam ni, kita tak tahu bila, apa, macam mana, bila mana berlaku kiamat, kita tak tahu. Yang kedua, apakah makanan ahli syurga? Yang kita masuk kat dunia ni makan macam-macam, dekat syurga besok makanan dia apa? Dan yang ketiga, bagaimana janin itu menjadi lelaki atau perempuan? Bila seseorang itu dikandung, anak itu kadang-kadang lelaki, kadang-kadang perempuan. Maka jawapan Rasulullah SAW, aku telah diberitahu oleh Jibril tadi. Abdullah bin Salam bertanya, Jibril. Jawab Nabi Muhammad, ya. Abdullah bin Salam berkata, ia itu musuh orang Yahudi. Maka Rasulullah membaca ayat 97 surah Al-Baqarah. Adapun jawapan kepada soalan Abdullah bin Salam itu ialah tanda hari kiamat itu ialah api akan menghalau orang ramai dari timur ke barat. Datangnya api besar menghalau orang dari timur, semua kena bergerak ke satu arah. Kalau air ombak, air ni dia pasang, dia akan tolak orang lari. Maka sebegitu juga api ni akan bawa tolak manusia ni ke satu arah, dia tak boleh lari mana. Itu yang pertama, menghalau orang ramai dari timur ke barat. Adapun makanan ahli syurga itu ialah hati ikan hiu. Tuan-tuan jangan tanya saya macam mana hati ikan hiu, Ustaz. Saya pun tak pernah nampak, tapi dia kata gitu. Dan yang ketiga, bagaimana nak tentukan bayi yang dikandung itu lelaki atau perempuan? Maka apabila mani lelaki mendahului, ia akan mani perempuan. Bila mani lelaki mendahului, ia akan mani perempuan, maka akan menjadi anak lelaki. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka ia akan menjadi anak perempuan. Dalam setengah yang saya baca, kalau air mani lelaki keluar dulu, air mani perempuan kemudian, maka anak itu adalah perempuan. Kalau perempuan dulu, lelaki kemudian, maka anak itu adalah lelaki. Wallahu a'lam. Dalam ayat yang lain, dialah yang mengurniakan anak lelaki kepada siapa yang dikehendaki, dan dia menurunkan anak perempuan siapa yang dikehendaki, dan dia menentukan mandul siapa yang dikehendaki. Bukan kerana terror kita. Ada orang tanya, Ustaz, anak berapa? Saya kata tak ramai, 9. Kata dia. Berapa lelaki? 6. Terror? Bukan terror. Jawapan itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain kalau tuan-tuan rajin baca. Maka setelah mendengar jawapan Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam terus mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdullah bin Salam ni dia terus cakap, bila dengar Nabi jawab macam tu, dia tak ragu-ragu, dia tak bimbang, lalu dia mengucap kalimah syahadah masuk Islam. Kerana dia yakin bahawa Nabi ni memang betul-betul Nabi. Sebab orang lain tak boleh jawab, dia boleh jawab. Siapa yang beri jawapan? Para malaikat yang beri jawapan kepada dia tadi. Maka dia tu mengucap kalimah syahadah. Maka huraian dan tafsiran ayat ini, tapi ada juga orang yang jenis degil. Ada juga yang jenis degil yang tidak mahu beriman. Itu kerana sifat sombong dan angkuh dia tadi. Menyebabkan dia tidak mahu menerima kebenaran. Kan? Macam kita ceritakan, orang Yahudi, orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu anak Allah. Kita anggap Nabi Isa itu masih Nabi. Kita orang Yahudi, Nasrani, dia anggap Nabi. Dan dia anggap Nabi Isa itu anak Allah. Kita yakin dan percaya, bukan anggap, yakin dan percaya bahawa Nabi Isa itu adalah Nabi, Rasul. Dia bukan anak Allah. Habis dia tanya, bagaimana Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa itu tidak berbapa? Jawabnya senang. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam alaihissalam tidak ada bapa. Tadi bila saya kupas dekat masjid di Baik Raja, bagaimana malaikat ni dia daripada cahaya dan dia boleh menyerupakan diri dia dengan rupa manusia. Kadang-kadang orang timbul, macam mana Ustaz? Tak payah banyak. Saya kata, kalau kita tengok dekat dunia ni, cicak kubing. Tuan-tuan tengok cicak kubing. Cicak kubing ni kan dia boleh tukar warna dia. Kalau dia duduk dekat pokok coklat, dia jadi warna coklat. Kalau dia duduk dekat pokok hijau, dia jadi warna hijau. Kalau dia duduk dekat pokok biru, ada pokok biru. Dia boleh bertukar-tukar warna dia. Apa keistimewaan yang ada pada dia? Wallahualam. Kita ni kalau boleh macam tu, macam mana agaknya kan? Kita jalan, muka kita sekejap jadi hijau, sekejap lagi jadi merah. Payah juga. Tapi sebegitulah hebatnya dia boleh bertukar warna tu. Maka tidak mustahil bagi kita tadi bahawa malaikat, makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadikan, dia boleh bertukar menjadi manusia dan sebagainya, menyerupakan diri dengan rupa-rupa lain tadi. Itu benda yang kita tak pelik. Kalau ada orang zaman sekarang tak percaya, kita nak boleh nak paksa macam mana kan? Tapi itu bukti-bukti yang kita boleh lihat, kita perhati. Kalau semalam saya sebut di Melaka berkaitan dengan makhluk yang kita tak nampak dengan mata kita ni, malaikat tak nampak, kecuali dia menyerupakan diri. Ada tak? Kita wajib percaya ada. Seperti mana kita percaya adanya virus COVID-19 walaupun tak nampak dengan mata. Maka apatah lagi tentang kekuasaan Allah. Bila Allah sebut, maka kita kena percaya. Itu yang dinamakan iman. Sebab itu saya kata kepada tuan-tuan, kalau kita lihat kepada Nabi Ibrahim punya sejarah, bagaimana Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan isteri. Tinggalkan anak dan isteri, dah lah tak ada anak. Bila dapat anak, Allah Ta'ala perintah supaya tinggal di satu tempat negeri padang pasir berdengung. Makan tak ada, buah-buahan tak ada, minuman tak ada. Itu yang orang pergi haji tu tuan. Kalau kita tengok kita pergi haji, orang kita buat ibadat macam-macam. Kan? Di antaranya melontar Jumratul Ula, Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta. Kadang-kadang kita tanya, melontar tu melontar apa? Melontar setan. Kenapa pakai anak batu? Kenapa tak pakai batu bata? Perbuatan melontar tu sebagai simbol kita ni tak suka, benci kepada syaitan laknatullah. Kerana perangai iblis syaitan laknatullah itu, dia diisytiharkan kafir bukan kerana dia bakar masjid, bukan kerana dia bakar surau, bukan kerana dikencingkan Quran, tapi perintah Allah tu, Allah perintah disujud kepada Adam, diangkuh, disombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi dalam kisah Nabi Ibrahim, bayangkan bagaimana Allah Ta'ala perintahkan tinggalkan anak dia. Bini dia jenis tak banyak cakap. Tanya, ini perintah Allah ke atau daripada kamu? Nabi Ibrahim kata, ini perintah Allah.
Bila kata perintah Allah, dia yakin mesti ada kebaikan. Dia tak kata kepada Nabi Ibrahim, nak suruh aku mati ke makan aku. Kalau bini kita bawa sampai dekat Gunung Ledang, kita tinggalkan. Bini kata, sebab apa abang tinggal sini? Semalam tidur mimpi suruh letak kau dekat Gunung Ledang. Agak-agak bini cakap apa. Tapi kisah Nabi Ibrahim dengan isteri dia, kalau ini perintah Allah, tentu dia ada kebaikan. Yakin dia akan Allah SWT. Jadi kita tu kena letak macam tu. Allah perintah semayang, ada baik. Allah perintah puasa, ada baik. Allah perintah tutup aurat, ada baik. Allah larang minum arak, Allah larang berjudi, bermakna tak baik lagi. Itu kita kena letak dalam sematkan dalam diri kita keyakinan itu. Ayat ini menggambarkan ajaran baru daripada Allah kepada Nabi, kepada Rasul untuk mencabar orang-orang Yahudi dengan mengumumkan sifat kaum Yahudi yang sungguh aneh. Mereka terlalu marah kerana Allah telah menurunkan limpah dunia kepada mana-mana hamba-Nya yang dikehendaki. Kemudian kemarahan ini membawa mereka kepada suatu sikap yang bertentangan dan sikap yang tidak diterima oleh akal tadi. Kerana dia tak setuju dengan pilihan Nabi Muhammad menjadi Nabi, diturunkan kitab Al-Quran sebagai panduan umat akhir zaman, dia rasa tak puas hati, dia tak reda. Maka dia ambil keputusan, dia tidak menerima perintah, dia tak terima malaikat Jibril tadi dia. Orang Yahudi mereka suatu cerita yang lemah dengan menggunakan alasan yang kosong dengan mendakwa kononnya Jibril itu musuh mereka. Ini kerana pada pendapat mereka Jibril yang menurunkan kebinasaan, kehancuran dan azab seksaan. Sebab itulah mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak beriman kepada Jibril yang menurunkan wahyu. Maka mereka menentang, tak suka kepada, sedangkan Jibril itu buat ikut perintah Allah Ta'ala. Itu kita kena faham gitu. Orang Yahudi beranggapan jika wahyu ini diturunkan melalui malaikat Jibril, malaikat Mikail, mereka akan beriman kerana menganggap malaikat Mikail menurunkan kemakmuran, hujan dan kesuburan. Inilah suatu kejahilan yang diturunkan yang melucutkan kemarahan dan dendam kesumat sememangnya membawa manusia kepada segala macam bentuk kejahilan, ketololan dan segala macam kekacauan. Inilah cerita ini. Kalau yang lepas kita bacakan, saya ulang balik. Kita dah baca surah ni dah sampai kepada ayat ke-98. Kita dah baca bagaimana sikap Yahudi. Kemarin saya kata dalam kitab ni disebut, Allah Ta'ala sebut tentang orang yang beriman. Kata dalam kitab ni 5 ayat. Orang kafir 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. 2 ayat. Lepas tu orang munafik 13 ayat. Tentang orang munafik 13 ayat. Selepas daripada itu orang Yahudi dan Nasrani, lebih 1/3 daripada surah Al-Baqarah ni menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani. Ingat tak saya kata kemarin? Di mana dalam kitab ni kata orang Yahudi itu Allah Ta'ala suruh dia sembelih lembu. Nabi suruh dia sembelih Nabi Musa suruh sembelih lembu. Dia sibuk cari alasan. Jantan ke betina ke, buat bekerja ke tak buat bekerja. Itulah perangai orang Yahudi nak buat satu-satu perintah Allah, dia sibuk cari alasan. Adakah kita ni hari ini orang Islam yang bila Allah Ta'ala perintah kita sibuk cari alasan? Kalau itu perangai kita, tak ubah seperti mana perangai Yahudi dan Nasrani. Seterusnya mereka nak dengar suara Allah. Mereka nak lihat, dia kata nak lihat Allah. Seterusnya bila Allah Ta'ala perintah jangan kerja, jangan tangkap ikan hari Sabtu, Allah Ta'ala uji dengan ikan banyak.
Lalu mereka tangkap ikan. Hari Sabtu tu mereka tangkap 3 ikan. Umat Nabi Muhammad, dia tak suruh tangkap ikan. Tapi dalam umat Muhammad hari ni, tuan-tuan, dia kata, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maknanya, tangkap ikan tadi dapat keuntungan dunia. Jual beli pun untung dunia. Hari ni, tuan-tuan, orang potong sawit kalau tak betul-betul untung dunia. Jadi, adakah kita ni bila terus azan hari Jumaat tu kita tinggalkan potong sawit, kita sembahyang Jumaat, ataupun kita termasuk dalam kategori sami'na wa asaina? Soalan dia. Cuma zaman tadi tangkap ikan. Zaman sekarang ni mungkin kita kata jual beli, ataupun mungkin kita kata potong sawit. Cerita dia benda yang melekakan kita tadi sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Seminggu lepas khutbah Jumaat, yang dibacakan khutbah Jumaat seminggu lepas tu berkaitan dengan hari kiamat, cukup cantik sebenarnya. Cukup cantik dah. Kerana kesibukan manusia, keseronokan manusia menjalani kehidupan hari ni, menjadikan manusia ni terleka. Apa dia yang terleka? Tentang hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Sebab kita ni dibuaikan. Ada orang tanya, macam mana ustaz? Tuan-tuan pergi rumah saya, tuan-tuan tak pergi. Orang Masjid Bandar tak pergi. Orang lain ada yang pergi rumah saya. Dekat rumah saya ni, tuan-tuan, saya ada bela ikan kelah. Ada ikan kelah, ada 5 ekor ikan kelah. Ikan kelah ni saya dudukkan dia dekat dalam kolah. Dulu dalam kolah, dekat dalam bilik rumah saya tu ada kolah besar, kita tadah air paip. Ikan kelah, sikap dia ni tuan-tuan, dia tak boleh duduk dekat air paip. Dia meninggal dunia. Dia akan mati. Dengan kesan klorin tu dia akan mati. Tapi saya nak buat macam mana? Saya letak juga ikan kelah tu dalam kolah rumah saya. Jadi bila kita mandi, kita cedok air paip tu masuk dalam kolah tu. Ikan tu duduk dalam tadi. Ikan tu akan berjalan, berenang, cantik, jadi 5-6 ekor dia kan. Mula-mula dia mabuk. Dia nak mati lemas. Dia dah bernafas-nafas. Bila dia bernafas-nafas tu, kita angkat cepat-cepat. Letak tempat lain. Dia hidup balik, segar balik. Lepas tu kita masuk lagi, dia akan jadi begitu juga. Lama-lama, tuan-tuan, bila kita duduk dalam air tu lama-lama, orang kata dia dah jadi sebati. Alhamdulillah sekarang orang Jawa kata no problem. Dia boleh hidup dalam air. Walaupun tak pasang oksigen, tak pasang apa, dia boleh hidup. Ikan kelah tu boleh hidup dekat rumah saya. Tuan-tuan pergi ada. Dia boleh hidup dalam air. Orang tanya, kenapa Ustaz? Jawapan dia senang dia. Dia dah serasi. Dia dah serasi lama. Jadi macam tu juga tentang kita ni, kadang-kadang dah serasi duduk seronok dekat rumah ni lama, dah serasi dah. Kita nak pergi masjid dah jadi malas, nak pergi surau dah jadi malas, pasal dah serasi, dah sedap. Nak pergi masjid dapat apa, kuliah dapat apa. Yang inilah nak betulkan balik sampai kita jadi serasi balik duduk dalam majlis ilmu tu kan. Bukan satu benda yang mudah. Kalau tuan-tuan ingat, kita cuti kuliah kemarin musim PKP. Sebelum cuti kemarin berapa ratus orang datang. Lepas PKP ni, cuba tengok bagaimana tuan-tuan masjid dan surau tadi. Sebab dah serasi. Ada satu orang, tuan-tuan. Bukan seorang, ramai. Di Batu Pahat saya pergi, tuan. Dulu tiap-tiap waktu solat berjamaah dia mesti solat dekat masjid, dekat surau tadi. Tapi lepas PKP ni, sampai hari ni, saya tak pernah nampak dia walaupun sekali duduk dalam masjid, dalam surau. Pasal dah lama duduk dekat rumah, dah serasi semayang dekat rumah selesa. Dia dah jadi payah nak pergi masjid surau. Jadi jaga-jaga dalam bab ni. Sikit lagi kita nak baca. Kemudian orang Yahudi sepatutnya tidak memusuhi malaikat Jibril, kerana Jibril itu hanya hamba Allah. Patutnya kita janganlah memusuhi malaikat Jibril, kerana Jibril itu adalah meluat ikut perintah Allah. Sebegitu juga orang kita kadang-kadang dia benci kepada malaikat Israel, kerana Israel cabut nyawa. Kita tak boleh benci sebab dia buat itu ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Macam hujan turun, tuan-tuan. Hujan turun ni, tuan-tuan, kita tak boleh mengot. Malah angin yang bertembur, bertiup ni pun, tuan-tuan, kita tak boleh maki angin. Nabi tak kasih. Kerana semuanya itu datangnya daripada kehendak perintah Allah. Maka hanya hamba Allah yang mengikut apa yang diperintahkan Allah kepada jauh sekali didorong oleh keinginan dan kemahuannya sendiri. Dia hanya melaksanakan perintah Allah menurut Al-Quran, ke dalam menurunkan Al-Quran dalam hati manusia. Tetapi merupakan wadah penerima wahyu dan hatilah, dia kata, hanyalah memahami wahyu. Dalam hati, hatilah yang memahami wahyu. Dalam hati juga diletak dan dipeliharakan Al-Quran ini. Dengan sebab itu hati hendaklah dijaga dengan sebaik-baik mungkin daripada segala penyakit mazmumah. Kerana hati ni tempat letaknya, dia kata, kita pegang Al-Quran keyakinan, maka hati ni kena jaga. Hati kita ni kena bersihkan, barulah Quran tu boleh masuk. Tuan-tuan, kalau ibaratkan, saya letakkan dalam, dulu saya sebut kepada tuan-tuan, kalau dalam ini air teh, dalam ni air teh, tuan-tuan curah, dia akan keluar air teh. Kalau air Milo, dia akan keluar air Milo. Takkan berlaku air kosong tuan-tuan nak curah, dia jadi air kopi. Maka begitu juga orang yang dalam hatinya ada agama, maka dia buat tu jaga agama. Dia akan buat agama, dia akan jaga agama. Kalau dalam hati orang ni tuan-tuan, kalau kata seorang ulama, kalau hak Allah dijaga, maka insya-Allah hak manusia lagi dijaga. Kalau sembahyang sunat dibuat, insya-Allah sembahyang fardu dia tak tinggalkan. Tapi kalau sembahyang fardu pun tak buat, sembahyang sunat buat agak-agak, lagi berat. Orang kalau hak Allah dijaga, tuan-tuan, dalam keadaan orang ada ke orang tak ada, dijaga hak Allah Ta'ala dijaga, agak-agaknya hak manusia dijaga tak agak-agak, insya-Allah. Tapi kalau hak Allah pun dia tak jaga, suruh tutup aurat pun dia tak nak tutup aurat, maka bagaimana hak yang kepada sesama manusia lagi dilanggar? Itu kena faham begitu. Hati dia kata, maka hendaklah sentiasa baik. Hati kita ni hendaklah kita hias dengan sifat baik, barulah Al-Quran itu boleh yang baik, kan? Insya-Allah. Al-Quran itu memberi hidayah dan berita gembira kepada para mukmin yang terbuka pintu hatinya menerima Al-Quran. Ayat Al-Quran ini mencurahkan rasa mesra ke dalam hati. Sebab itu saya baca kepada tuan-tuan tempoh hari. Ya Allah kata, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uba illa lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum. Kami jadikan kamu ni bangsa-bangsa, berpuak-puak, supaya kamu saling berkenal-kenalan. Semulia-mulia kamu di sisi Allah. Kalau tuan-tuan tengok orang mulia ni, dekat mana tuan-tuan letak dia? Mulia seseorang, mana? Muka dia ke? Kekayaan dia ke? Pangkat dia ke? Jawatan dia ke? Kemewahan dia ke? Mana letak? Allah letak manusia yang mulia di sisi dia, bukan orang yang paling handsome, bukan orang yang paling kaya, bukan orang paling tinggi jawatan dia, paling besar pangkat dia, tak. Tapi Allah letak manusia yang paling mulia di sisi Allah ni, orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, di sini, kata Nabi, bukan letak pada muka. Okey, kita sambung sikit lagi sebelum kita masuk kepada kitab kita. Pengajaran dan kesimpulan malaikat adalah sebahagian daripada makhluk Allah. Umat Islam diwajibkan mempercayai kewujudannya kerana ia termasuk dalam rukun iman. Walaupun tak nampak, kita wajib percaya adanya malaikat. Dua, sesiapa yang memusuhi Allah, para rasul dan para malaikat seperti orang Yahudi, maka mereka adalah musuh Allah yang nyata dan patut diperangi. Dua. Tiga, orang Yahudi adalah penting. Orang Yahudi adalah pantang untuk kebenaran, penentang untuk kebenaran, utama kebenaran, kerasulan, ketuhanan dan menentang Al-Quran dan kitab Samuria. Orang Yahudi, dia menjadi penentang kepada benar. Benda yang benar dia tak suka.
Kita benda yang benar, kita kena suka. Qulil haq, kata Nabi, walau kana murad. Cakap benar, kata Nabi, walaupun dia pahit. Bila Nabi pesan dengan Abu Zar 8 pesanan, satu daripada pesanan Nabi tadi, qulil haq walau kana murad. Cakap benar walaupun dia pahit. Maknanya bila kita cakap kebenaran, kita mesti jumpa kepahitan. Tunggu wajalah tuan-tuan. Kan ada 8. Bertakwalah kamu, kata Allah, kerana dia menjadikan kamu baik. Di antara pesanan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari. Nanti sempat-sempat saya bahaskanlah insya-Allah. Yang keempat, malaikat, para nabi dan kitab yang diturunkan menyeru kepada berhala, kepada hala 7 yang satu, iaitu menyeru kepada mentauhidkan Allah, pengabdian diri kepada Allah semata-mata. Para malaikat, para nabi 2 dan kitab-kitab. Tiga-tiga ni hanya ajak manusia sembah kepada Allah. Bukan sembah malaikat, bukan sembah nabi, tetapi sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat benda-benda yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, berpegang teguh kepada keimanan akan membentuk akhlak yang baik. Bila kita ada iman, maka iman itu membentuk kita ni, akhlak kita ni baik. Dulu saya baca kepada tuan-tuan hadis Nabi yang Nabi kata, ya bani Adam, in salah adinukum salah adamukum salah amalukum. Kata Nabi, jika sekiranya agama kamu baik, darah kamu baik, daging kamu baik, maka perbuatan kamu juga jadi baik. Wa in fasada dinukum, tapi kalau agama kita ni rosak, maka semua sekali akan jadi rosak. Itu dipahamkan kat situ tuan. Jadi kita berhenti sampai situ. Nanti kita sambung insya-Allah pada minggu yang mendatang. Ayat ke-99, kekufuran Yahudi terhadap Al-Quran dan mengkhianati janji, memungkiri janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sampai situ. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita menyambung pada kitab beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah yang lepas kita habis tajuk zat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah belajar bagaimana cara nak mengenal Allah, dan disebut oleh kata para ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni, nombor satu dalam agama kita ni ialah kita belajar mengenal Tuhan kita. Bila kita dah kenal kepada Tuhan kita, bermakna kita akan yakin bahawa segala apa yang didatangkan oleh Allah itu adalah baik. Yang diperintahkan oleh Allah itu baik. Yang dilarang oleh Allah itu adalah tidak baik. Itu kita kena faham tuan-tuan. Lepas tu kita masuk kepada zat Allah. Di mana orang sibuk bertanya, bila ada Allah, dia kata mesti nampak. Macam mana air itu ada, kita mesti nampak. Buku ni ada, kita nampak. Mikrofon ni ada, kita nampak. Bagaimana pula Allah? Maka jawabnya, adanya Allah tidak dapat dilihat dengan mata. Kalau diizinkan Allah pada hari akhirat kita dapat melihat Allah, maka dapatlah kita lihat Allah. Macam mana pula buktinya Ustaz? Macam mana ada tapi tak dapat dilihat? Jawapan dia, suara saya tuan-tuan dengar, tapi tuan-tuan tak nampak suara saya. Mana ada tuan-tuan nampak suara saya? Tuan-tuan, saya baling botol ini, botol ni jatuh. Tuan kata ada tenaga tarikan graviti. Mana dia tenaga tarikan graviti? Cuba tunjukkan mana dia tenaga tarikan graviti. Kita makan garam, rasanya masin. Mana satu garam, mana satu masin. Kita makan gula, rasanya manis.
mana satu manis, mana satu gula. Malah kadang-kadang kita lapar. Cuba tunjukkan lapar tu mana. Lapar tu mana lapar? Kita sakit perut kan, kita rasa geram, kita marah. Cuba tunjukkan marah tu dekat mana. Ni marah ustaz, ini bukan marah, ini muka. Mana marah? Kan? Kita rasa suka. Suka tu mana? Tak nampak juga. Jadi ada, bukan semuanya benda yang ada baru kita dapat lihat. Macam saya kata kepada tuan-tuan mari, masa Allah Ta'ala bagi kepada kita, wal asri innal insana lafi khusr. Masa tu Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu perkara yang tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat didengar dengan telinga, tidak dapat dirasa dengan lidah, tidak dapat dihidu dengan hidung. Tapi masa tu ada, dan masa tu sentiasa habis. Maka sebegitu juga zat Allah Ta'ala. Kalau diizinkan kita besok pada hari akhirat dapat melihat Allah, maka dapatlah. Yang penting kita percaya orang tu hidup. Yang penting kita percaya Allah itu ada. Dah. Allah tak sama dan tidak serupa dengan makhluk yang ada pada hari ini. Tak sama dan tak serupa. Dah. Orang tanya bersemayam ke apa ke semua kata, kita jawab dah. Allah tak sama, tak serupa dengan kita. Macam mana? Tak sama, tak serupa. Macam mana? Tak sama, tak serupa. Dah. Daripada kita nak sibuk fikirkan bagaimana lebih baik kita percaya dah. Tengok kawan kita tu bergerak, bermakna dia ada nyawa lah. Tengok kipas ni berpusing, bermakna adanya current. Kalau tak percaya juga, cocok dekat hidung kita 2 batang wire tu. Live dengan neutron. Tengok keras tak keras. Cukuplah. Kemudian kita sambung kepada pasal yang keempat pada muka surat 30. Saya dah pesan dengan tuan-tuan hari tu, suruh bawa kitab Indahnya Nama-Namamu. Saya pun tak bawa. Sebab kita belum mula lagi. InsyaAllah minggu depan nanti baru kita akan mula huraian tentang nama-nama Allah. Kitab tu ada yang ada dan ada yang tak ada. Jadi kalau tak ada tu, kalau nak foto state lah, bagilah kan. Ada kan yang dah beli main kitab. Ada yang tanya saya, bila masa nak pakai kitab ni ustaz? Bila? Belum sampai masa, jangan nak pakai. Bila sampai masanya, maka kita pakailah. Tunggu dalam tempoh seminggu 2, kita akan pakai kitab tu dengan kitab ni sekali lagi. Maka Allah SWT memperkenalkan kepada hambanya dengan nama yang dan sifat-sifatnya yang layak bagi kebesarannya dan kesempurnaannya, yang elok bagi orang yang beriman mengingatinya, berzikir dengan memuliakan dengan sepenuh takzim. Dan saya sebutkan di sini berdasarkan kepada apa yang diberitahu oleh Rasulullah dengan riwayat yang sahih, antaranya ialah lillahi tis'atu wa tis'una asma mi'atu illa wahidah la yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa wa yuhibbul bid. Dia kata bagi Allah itu 99 nama. Ada orang letakkan sebegini. Ini 18, ini 81. 18, sini 81. Campur 18 campur 81, 99. 18, 80, 81, 99. Wallahu a'lam. Allah sahajalah yang lebih mengetahui. Dan dia kata tidak ada bandingan dan tidak terbahagi, dan suka kepada mengesakannya, iaitu tauhid. Menurut riwayat Al-Bukhari, sesiapa yang menghitung dia masuk syurga. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmizi dengan menyebut nama-nama, iaitu wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus salam sampai akhir. Bukan menghafalnya, tapi menghafal, menghayati makna-makna daripada nama-nama Allah. Dan sesetengah pendapat mengatakan, kalau tuan-tuan ingat, dulu kita di Johor belajar kitab Risalatul Tauhid. Ingat tak kitab tu? Ada lagi tak kitab tu? Sayang kita dah tak pakai lagi kitab tu tuan. Tapi kitab tu sebenarnya dihebat. Dalam kitab Risalatul Tauhid,
Dia ada membahaskan tentang sifat Allah. 20 sifat Allah. Dia sifat yang kesempurnaan bagi Allah ni bukan 20. Tetapi segala sifat-sifat kesempurnaan, kesumulan itu adalah bagi Allah. Cuma 20 itu sebenarnya dia hakikat merangkumi semua sifat kesempurnaan Allah. Di antaranya bila Allah Ta'ala kata qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah dengan sendiri, mukhalafatuhu ta'ala lil awadis, bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Cuma dalam kitab itu dia bahas panjang. Sekarang ni nak cari orang melahaskan kitab tu cukup payah. Khususnya tuan-tuan kalau buka di antara Imam Abu Hasan dan Al-Sya'ri dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tuan-tuan buka dalam kitab sekolah agama tuan-tuan, pada darjah 6, kalau tak ada anak, macam Haji Latif tak ada anak, cucu. Kalau ada cucu, buka kitab anak, pinjam kitab anak, nanti cucu kita darjah 4. Saya suruh tuan-tuan study kitab darjah 4, darjah 5, darjah 6. Sama juga kalau tuan-tuan nak belajar bab faraid, cukup kitab sekolah agama Johor ni tuan-tuan, insya-Allah cukup dah. Kalau nak belajar faraid. Tapi satu hari, setakat hari ni tak ada lagi orang minta nak belajar faraid. Tak ada lagi orang nak, Ustaz ajar faraid Ustaz. Kalau belajar, saya suruh tuan-tuan cari kitab sekolah agama Johor tu darjah 4 cukup. Macam mana Ustaz? Apa salah ilmu ni tuan-tuan? Ilmu ni dia bukan kira tahap umur itu, kan? Selagi kita ada masa, kita belajar. Jadi kitab darjah 4, darjah 5, darjah 6 ni dia dah mula bahaskan hebat. Di antaranya dia membahaskan tentang wujud Allah. Imam Abu Hasan Al-Sya'ri, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu yang dia kata wujudnya Allah menepati antara ada dengan tak ada. Antara haliyah, ada dengan tak ada. Yang ini kalau orang tak faham, dia pening kepala. Maka dia akan jawab ada dengan tak ada. Menepati ada dengan tak ada. Menepati ada dengan tak ada. Tapi kalau orang faham, wujud Allah Ta'ala hadiah menepati antara ada dengan tak ada. Nak kata ada, dia tak ada. Nak kata tak ada, dia ada. Macam mana Ustaz? Nak kata tak ada, dia ada. Nak kata ada, dia tak ada. Hakikatnya dia ada. Lagi macam ni, kan? Maka cikgu yang tak faham, dia akan ngajar gitu. Faham? Faham? Lama-lama dia cekik leher anak murid. Faham tak? Itu pun tak faham. Rupa cikgu pun tak faham. Rupa cikgu pun tak faham maksudnya. Maksud menepati antara ada Allah, dia kata haliyah menepati antara ada dengan tak ada. Ada pada pengetahuan, tetapi tidak ada pada pandangan. Hakikatnya dia ada tak? Ada. Besok di akhirat kalau diizin dapat tengok, dapatlah kita tengok. Kan? Ada tak? Macam COVID, tengok pada pandangan tak nampak. Tapi dia ada tak? Dia ada. Mana dia? Tak nampak. Begitulah. Sebenarnya dia sedap kalau belajar ni, kalau kita faham, dia sedap tuan-tuan. Cuma dalam zaman sekarang ni, orang belajar tauhid, orang tak bahas ke sifat 20. Hari tu bila dihimpunkan semua, ramailah daripada ulama-ulama pondok satu Malaysia yang dikumpulkan di Sungai Resik, madrasah pondok Sungai Resik. Antara ulama-ulama tu bahas berkaitan dengan ni lah, belajar bab tauhid, khususnya bab kitab Risalatul Tauhid, sifat 20. Kan? Jadi dia tak boleh belajar macam ni, macam ni dia umum. Kalau belajar macam ni, dia kena duduk tempat yang agak kecil, tak besar, ada suasana tak ramai. Macam ni dia tak berapa sesuai. Sebab kita nak bahas satu-satu dengan nak tunjukkan rajah orang, baru boleh dipahami bab-bab itu. Sebab ada benda kita belajar ni, kita cakap. Ada benda yang kita kena tulis tuan-tuan. Kena tulis. Macam Nabi mengajar. Ada masa Nabi lakarkan. Satu hari Nabi letak satu benda, Nabi buat satu kayu ni, Nabi letak satu titik kat tengah. Kemudian Nabi lakarkan 4 persegi. Kemudian daripada titik tengah tu Nabi tarik panjang
Sahabat duk fikir apa yang Nabi cerita ni. Apa yang Nabi nak cerita ni tadi? Suatu hari lagi Nabi datang, Nabi ambil sebatang kayu, Nabi garis satu garisan yang lurus. Lepas buat garis lurus, Nabi buat sempang-sempang. Ada masanya kita ni kena bercakap aja cukup. Tapi ada masanya ajar ni dia kena cakap dan tulis. Jadi sahabat bertanya, apa makna dia? Nabi kata titik tengah ni adalah manusia. Manakala petak 4 segi ni, kata dia, adalah kematian dia. Di mana manusia ni dia sentiasa dilingkungi oleh mati. Tetapi ada yang panjang ni, yang terkeluar daripada lingkungan panjang ni, apa dia? Kata Nabi, inilah kemahuan manusia. Dia macam ni, ibarat macam ni. Nabi buat satu titik tengah. Kemudian Nabi buat 4 segi. Macam 4 segi bintang ni lah. Kemudian daripada titik tengah ni Nabi garis panjang sampai keluar petak ni. Maka sahabat bertanya, apa maknanya Rasulullah? Nabi kata yang titik tengah, satu titik tengah ni ialah manusia. Adapun yang 4 segi yang keliling dia ni tadi adalah kematian dia, di mana dia ni dikepung oleh mati. Dah bila masa dia akan mati. Tetapi ada pun yang panjang sampai keluar petak ni, kata Nabi, ialah kemahuan manusia. Kita tengok indahnya Nabi buat perumpamaan. Makna manusia ni kemahuan dia tak pernah terhenti. Selagi dia hidup, bermakna kemahuan dia tetap ada. Cuma saya kata kepada tuan-tuan tempoh hari, kemahuan itu hendaklah diurus betul-betul. Kalau tidak, dia akan jadikan kita ni penat. Sama juga tentang perasaan kita ni kadang-kadang sedih. Kadang-kadang kita ni marah. Kadang-kadang kita ni benci. Kadang-kadang kita ni suka. Orang kita dia nak suka aja. Sebenarnya perasaan kita ni perlu ada sedih, ada suka, ada takut, ada harap. Baru hidup kita ni ada nikmat dia. Contoh dia begini. Kalau tuan-tuan masak lauk, bila tuan-tuan masak lauk, kadang-kadang perlukan garam. Kadang-kadang perlukan gula. Orang buat air kopi, dia tak perlukan garam. Faham? Buat air kopi ni 7 garam, 7 sudu. Orang peminum sedap, kopi nampak pekat, rupa-rupanya masih. Ini hampah, ini kopi apa ni? Orang buat masak kari, tuan-tuan, dia tak perlukan kicap. Dia perlukan rempah dengan santan dan sebagainya. Maka sebegitu juga perasaan kita ni, kadang-kadang ada takut, ada gembira, ada sedih. Bila kita sedih ni, kadang-kadang kita akan, ya Allah, minta kepada Allah. Allah perkenankan kita punya sukanya. Itu dia tadi, tuan. Rupanya nikmat ni, kalau kita banyak berfikir, kita nampak. Maka kita nak habiskan sikit lagi, tuan. 5 minit lagi. Maka dengan nama-nama itu, kalau boleh hafal, apalah. Yang lebih penting ialah kita menghayati lambang ataupun nama-nama Allah ni juga, tuan-tuan, sebenarnya kata para alim ulama, dia melambangkan sifat-sifat Allah. Bila kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, itu sebenarnya dia melambangkan kepada sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu. Dia cukup sempurna. Allah ni Tuhan kita yang cukup sempurna, tuan-tuan. Dia tak ada cacat, dia tak ada celah. Tidak seperti mana yang orang sembah patung. Patung ni tak mendengar. Kita panggil dia, woi, dia pun tak reti. Kita sekil kepala dia pun, dia diam aja. Orang yang minta kepada makhluk ni, kata dalam Quran, sama seperti mana dia ceduk air. Dia pergi kat sungai, dia ceduk air dalam keadaan tangan dia terbuka. Bila dah awak ceduk tangan terbuka nak minum, mana lekat air? Maknanya sia-sianya berdoa kepada patung, pada kepekong, sia-sianya minta, tak ada faedah. Yang boleh perkenankan Allah Ta'ala. Itu kesempurnaan Allah SWT, melambangkan tadi. Perlu diketahui bahawa nama yang paling baik itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidaklah sekadar 99 sahaja, bahkan masih ada lagi yang tidak diketahui oleh kita. Di antaranya terdapat dalam riwayat yang lain oleh Rasulullah memberitahu nama yang lain daripada 99 yang tersebut, di antaranya Al-Hanan, Al-Manan, Al-Badi,
Al-Mughith dan lain-lain tadi. Menurut Abu Bakar bin Al-Arabi rahimahullah dalam syarah Tazmiri, seperti yang dinyatakan oleh kalangan ahli ilmu, dia pernah mengumpulkan sebanyak 1000 nama Allah daripada Al-Quran dan hadis. Kata dia banyak lagi nama. Jadi nama tu melambangkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, bagi kita yang faham. Begitu juga jangan tuan-tuan bergaduh. Bergaduh tak masa-masa 99 tak lebih, 99 tak bergaduh bertumbuk derajat. Jangan bergaduh. Kalau dah begitu, kita yakinlah dengan nama-nama kesempurnaan. Sekali semua kesempurnaan itu bagi Allah. Begitu juga Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam Tahfaidz Adz-Dzakarain, dan beliau menegaskan memadailah untuk kita dengan apa yang disebut dalam hadis itu tadi. Cukuplah 99 yang disebut dalam hadis ini tadi. Jangan kita bergaduh pula. Macam orang cerita pasal pergi umrah dah 12 kali, 13 kali, 12 kali, 13 kali tentang tutup aurat. Benarnya aurat tu, tutup aurat tu yang wajib. Ni besok tuan-tuan sembelih korban. Ada orang sembelih lembu, ada orang sembelih kambing, ada orang sembelih kerbau. Jangan tuan tulis babi dah lah. Sembelih apa ni? Gajah. Jangan bergaduh. Yang mampu sembelih kambing, sembelih kambing. Yang semampu, akhirnya sama juga tempat kita. Dulu saya kata sembahyang tarawih, yang ni kata 8, yang ni kata 20. Yang 20 marah 8, yang 8 marah 20. Yang 20 marah 8, yang 8 marah 20. Yang tak sembahyang seorang tak marah. Ni besok kita korban. Yang nak sembelih lembu, sembelih lembu. Nak sembelih kambing, sembelih kambing. Ini kita bergaduh, lembu kambing, lembu kambing, lembu kambing. Apinya kita tak buat. Wallahu a'lam. Masih ada lagi kata seminggu 2 lagi. Jadi siapa yang berkeinginan, kat tempat saya, rumah saya tu ada lagi kosong lagi, insya-Allah. Tuan-tuan, cuma harganya agak tinggi sikit lah. Lembu pun hari ni harga tinggi, tuan-tuan. Jadi kalau ada yang berkeinginan, sebelum saya offer ke tempat lain, ada 6 kekosongan, ke 7 kekosongan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai situ, insya-Allah. Kita nyambung kuliah kita ni pada minggu mendatang, insya-Allah. Huraian berkaitan dengan Asmaul Husna, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.